Assalamualaikum. So untuk hari ini kita nak belajar macam mana nak install web server XAMPP. So sebelum kita install web server XAMPP, kita kena tahu dulu apa itu web server sebenarnya. Apa itu XAMPP sebenarnya. So kita sekarang ni kita nak buat satu sistem yang akan menggunakan bahasa pengaturcaraan PHP. Bahasa pengaturan PHP ni merupakan salah satu contoh server side scripting. Okey, maksudnya PHP ni, file-file PHP ni hanya boleh, kod-kod PHP ni hanya boleh kita run di server saja. So macam mana kita nak run kod PHP ni di dalam komputer kita, di dalam laptop kita yang biasa tu. So macam mana? So di situlah kita perlu install web server. Okey, kita perlu install web server. So apa contoh web server ni? Web server ni banyak lah, nanti kita tengok kemudian. So web server ni apa yang, bila kita install web server, apakah aplikasi yang dia akan masukkan ke dalam komputer kita, ke dalam laptop kita? Pertama sekali dia akan masukkan Apache. So Apache ni tujuan dia nak membolehkan kod PHP tu kita run di dalam komputer kita yang biasa. Okey, di dalam laptop biasa. So kalau tak ada Apache, semua file-file PHP kita tak boleh run di dalam komputer kita. Okey, di dalam laptop kita. Yang kedua adalah dia akan install bersama-sama MySQL. So MySQL ni dia fungsinya untuk kita, untuk database kita, untuk pembangunan pangkalan data kita, untuk uruskan pangkalan data kita. Dan ketiga, dia akan installkan language PHP kat dalam komputer kita. So tiga benda penting yang kita kena install untuk run kita punya projek kita. Pertama Apache, kedua MySQL, ketiga PHP. So ketiga-tiga komponen ni mesti ada di dalam laptop kita. Okey. So apabila kita install web server, dia akan bagi satu lagi package iaitu phpMyAdmin. Yang mana phpMyAdmin ni yang kita akan gunakan untuk mengurus tadbir kita punya pangkalan data. Kita nak create database, kita nak create table or whatever, kita akan menggunakan aplikasi phpMyAdmin. Okey, apakah contoh-contoh web server yang ada? So ada banyak, dia ada XAMPP, dia ada WAMP, dia ada AppServe, dia ada USB web server, dia ada Laragon, dia ada banyak sangat web server yang ada kat dunia ni. Kamu boleh pilih yang mana satu yang kamu nak. So untuk standard normalnya kita menggunakan XAMPP. Okey, yang paling ringan kita akan gunakan XAMPP dan stabil, ringan dan stabil. So kamu juga boleh cuba WAMP, kamu boleh juga guna AppServe, dan kamu juga kalau kamu tak ada komputer, kamu nak pinjam komputer sekolah, kamu kat rumah kamu ada komputer, kamu tak ada laptop nak bawa ke sana ke sini, takkan kamu nak usung desktop. So kamu boleh gunakan USB web server yang mana kamu boleh gunakan pendrive kamu. So dia portable, dia boleh pergi sana sini. So kamu boleh buat kamu punya sistem kamu tu di mana-mana komputer yang ada. So kamu boleh letakkan semua file sistem kamu tu di dalam USB pendrive sahaja. Okey. So tanpa lengah masa, kita proceed kepada macam mana kita nak install XAMPP. So untuk install XAMPP ni, untuk kita install XAMPP, first kali macam mana kita nak dapatkan software XAMPP ni? So kita type dekat Google kita punya ni. So kita type XAMPP download. So dia akan keluar dekat sini Apache Friend.org. So kita pilih yang version yang paling latest. So kita tekan download, then dia akan terus download ke dalam komputer kita. Okey, so nak tunggu download memang lambat lah. So cikgu dah download dah sebelum ni. Okey, so selepas selesai semua download ni. Okey, so selepas kamu dah selesai semua download, dia akan keluar dekat folder kamu, folder download kamu. So kamu pun start lah install dia. So kita klik 2 kali dia akan keluar message ni, yes kita saja, tak ada cakap banyak, yes saja. Okey, dia akan keluar beta me, then dia akan keluar ni bla 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 bla, yes sahaja. So dia keluarkan ini pun kita yes kan saja. Okey, so masuk ke control untuk setup wizard dia. So first kali kita tekan next. Dan kat sini kita kena tengok, kita kena pilih hanya software yang kita nak saja, aplikasi komponen yang kita nak saja. So kita cuma nak Apache, MySQL, PHP dan juga phpMyAdmin. So jadi untuk meringankan kita punya XAMPP, kalau komputer kita berat, kita nak ringankan je, kita buang semua komponen lain yang kita tak akan guna. So cuma tinggal phpMyAdmin, PHP, MySQL dan Apache saja. 4 ini sudah cukup untuk kita
bangunkan sistem untuk projek kita. Okey, so tekan next. So dekat sini kita pastikan kita punya folder location kita adalah C. Okey, pastikan kita punya local disk C. Kita install dalam local disk C. Jangan install bersepah-sepah di desktop, di download. So itu perangai yang tak baik. Okey, itu folder management yang tak baik. Install di dalam C. Pastikan install dalam local disk C. So select local disk C. So kita namakan dia sebagai XAMPP. Okey, namakan sebagai XAMPP. So jangan install di tempat yang bersepah-sepah, di desktop, di Telegram desktop, download whatever. So itu adalah amalan yang sangat tak baik. So install dalam C XAMPP. Okey, so kemudian tekan next. Pilih language English. Okey, ni antikkan dia. So then kita tekan next. Then kita start install. So install ni akan mengambil masa yang agak lama, bergantung kepada kamu punya tahap kelajuan komputer kamu. So kita tunggu sampai dia siap. So kalau Windows security alert ni keluar, so kita jangan tekan cancel. So yang ini yang menyebabkan kamu punya nanti Apache kamu tak boleh di run, tak boleh nak start sebab kamu block dekat dia punya firewall dia. So apabila yang ini keluar, tekan sahaja allow access. So selepas selesai tekan allow access, so kita tunggu sampai dia siap kita punya XAMPP kita ni. Okey, dah siap kita punya XAMPP. So lepas siap kita punya XAMPP, dia tanya kita nak start apa tidak. Yo, so kita finish sajalah, kita terus start sahaja. So apabila kita dah siap install XAMPP, so kita akan cuba sama ada XAMPP kita ni okey ataupun tidak. So secara normal dia akan keluar panel yang macam ini. So apabila kita nak try, kita tekan start pada dua komponen ni, Apache dan juga MySQL. So kita start, so dia akan keluar port 80. That means kita punya Apache kita dah running cantik, tak ada masalah. Dan kita start pula MySQL. So bila kita start MySQL, dia akan tanya sekali lagi ni. Ini kita kena allow access juga. Kalau kita cancel, nanti dia akan block kita punya MySQL. So tekan allow access sekali lagi. So dia akan keluar port 3306. So kita punya sekarang ni, kita punya web server dah berfungsi dengan baik. So andai kata in case kita restart komputer, so macam mana kita nak buka kita punya web server? So untuk buka kali kedua, jangan klik dekat installer lagi. So apabila kamu klik dekat installer, akan berlaku case install XAMPP 2 kali. So apabila kamu install XAMPP 2 kali, kamu dalam keadaan masalah sebenarnya. Komputer kamu dalam keadaan masalah, dalam keadaan bahaya. Okey, so ingat XAMPP hanya perlu diinstall sekali sahaja. Jangan buat proses yang tadi tu 2 kali. So kalau kamu buat 2 kali, kamu akan hilang kamu punya location sebenar, kamu punya susah untuk kita trace di mana lokasi sebenar kamu punya htdocs file folder nanti. Okey. So, anda kata kamu dah siap, dah install semua, kita nak start kita punya Apache kita. So, tekan dekat sini, kita terus search XAMPP dekat sini. XAMPP, pastikan yang kita search tu XAMPP Control Panel. Okey, nak senang sekali, kita pin to start. Okey, kita pin to start. Bermaksud, bila kita buka saja, dah ada XAMPP Control dekat sini. Dan kita tekan, dan dia terus buka yang ini. So, XAMPP panel dah buka, kita pun terus start saja. Untuk start kita buat coding, untuk mula kita buat coding, kita kena start 2 benda ni sahaja. Yang bawah-bawah ni tak perlu kita nak start. Okey, yang bawah-bawah ni tak perlu kita nak start. So dekat mana kita nak letakkan kita punya file-file PHP kita? So kita, ya, lepas start ni kita boleh pangkah lah, tak ada masalah. So macam mana kita nak letak file-file PHP kita? Kita akan letak dalam, kat mana kita install dia?
dekat local disk C, dekat folder XAMPP, dekat htdocs. So kat sinilah lokasi di mana file-file PHP kita akan disimpan. So nanti kita akan ada satu lagi video tutorial mengenai cara pengurusan file. Okey, cara pengurusan file. So dan kamu juga kena ingat satu benda, apabila kita install web server, kita nak start XAMPP ni, pastikan semua file-file kita tu berada dalam directory yang betul. Okey, nampak dia kat sini dia ada XAMPP installation directory. Dia bagi C XAMPP. Bermaksud ini adalah XAMPP yang sedang aktif sekarang. Lokasi folder XAMPP yang sedang aktif. So bermaksud dalam C XAMPP. So buka htdocs. So dekat situlah kamu punya lokasi untuk kamu simpan kamu punya file-file PHP, file-file gambar, file-file sistem kamu. So itu saja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.